dan seterusnya kita meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berpuasa di siang hari dan juga tuan-tuan pada malamnya kita solat tarawih. Walaupun kita semayang tarawih tuan-tuan 8 rakaat tadi sama dengan witirnya, dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita dengan kesungguhan kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sembahyang tarawih ni tuan-tuan, kita dengar tazkirah pula. Lagi pahala lagi. Ada setengah tempat tuan-tuan tazkirahnya di antara 4 tazkirah kemudian sambung 4. Dengan sebab tak mau bagi orang balik katanya. Nanti ustaz tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok tu. Jadi lebih baik buat tazkirah tengah-tengah 4 tu. Ada setengah tempat ni tuan-tuan ni, kalau 20 berapa hari dah rupi ni macam-macam. Ada cerita kat tuan-tuan tanpa menyebut tang mana tak apa. Ada setengah tempat tarawihnya habis-habis isyak tarawih ni. Tazkirah dulu. Habis-habis main isyak tazkirah. Tazkirah dia pula atas mimbar khutbah. Kalau tinggi-tinggi lagu tu pula pesen dah. Ada setengah tempat tazkirah dia habis sembahyang tarawih sebelum witir. Amal serai setia habis tarawih witir tazkirah. Orang kutuk macam tu juga. Yang balik ni kita susah kata lah. Mungkin ada sebab yang tak boleh nak ni, kok perut duk di bunyi krek apa balik kata kita percaya itu sangka baik kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah boleh tunggu. Dan ada yang paling dahsyat lagi tuan-tuan, paling dahsyat, tak mau buat tazkirah pun. Oh dahsyat. Kalau tak buat, tak buat. Berkelahi masa bila? Masa mesyuarat nak pergi Ramadan, masa Syaban ni. Apa pun keputusan kita, tazkirah pasal buat. Pasal apa? Ganggu ibadat. Oh tu alasan dia. Dia tak faham tazkirah pun ibadat apa? Dia sama kata. Sebab itu tuan-tuan Nabi SAW bagi tahu, man hadara ila majalis sil'an fi Ramadan, siapa-siapa yang hadir majlis ilmu di bulan Ramadan, Nabi kata apa? Setiap tapak kaki dia melangkah ni daripada rumah tu, ibadat setahun pahala. Seperti dia buat ibadat setahun pahala. Tuan-tuan main daripada lorong mana tadi, main ke surau ni, tuan-tuan tahu dah ada tazkirah dan tuan-tuan tak tunggu tazkirah tu. Pahala dia setiap tapak kaki melangkah ibadat setahun, seperti buat ibadat setahun. Tak tahu ustaz naik motor, mana nak tahu. Balik nanti kira motor tinggal sat, kira 1, 2, 3, 60. Betul motor main ambil balik. Tengok motor tak ada dah. Tak disuruh dah sampai tahap dah betul. Kalau naik motor sekalipun tuan-tuan, kalau 60 tapak kaki orang melangkah, macam tu lah 60 tahun pahala ibadat. Tu dia. Dan Nabi pernah panggil tuan-tuan Sayyidina Ali ketika hampir-hampir nak wafat. Ali Maisat, ya wahai Ali, kata Nabi. Masa tu Ali tak jadi khalifah lagi. Ketahuilah, siapa-siapa yang 40 hari tak duduk dalam majlis ilmu, tak dengar tazkirah, tak dengar ceramah, tak dengar kuliah 40 hari secara berterusan, 40 hari, maka kata Nabi 40 hari kawan tu tak duduk dalam majlis ilmu, dia akan mendapat 2 keburukan. Apa dia? Kata Nabi, kata Sayyidina Ali kepada Nabi yang bagi tahu. Kata Nabi SAW, wahai Ali, kalau seseorang itu dia tak main majlis ilmu, tak duduk dalam tazkirah, kuliah dan sebagainya 40 hari, dia akan mendapat 2 keburukan. Yang pertama, mudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Orang yang tak duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan 40 hari secara berterusan, dia mudah nak buat dosa-dosa besar.
Yang kedua, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, hati jadi keras. Tak duduk dalam majlis ilmu ni, hati jadi keras. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kalau biskut keras, mudah. Kalau hati keras, susah. Biskut kepala lutut, dah beli seminggu dah, tiba-tiba tak makan. Keras dari dapur tu kantung nak makan. Hari tu hujan lebat dapat, mula tak kusah lagi. Keras biskut tu, macam mana? Rendam dalam kopi, lembut. Tapi kalau hati, Nabi kata kalau keras, susah. Namun begitu, Imam Ghazali bagi panduan pula, orang yang hati dah keras ni nak bagi lembut macam mana? Dia balik juga, apa dia? Datang ke majlis ilmu tu, mai dengar tazkirah, hati lembut, tuan-tuan. Hati lembut ni, tuan-tuan, dia mudah nak buat kebaikan, dia kesian ke orang, dia mudah. Sebab itu, tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari, seorang ulama kata, orang tanya dah, "Mada tuhibbu ya Abu Zar?" Apa yang kamu suka wahai Abu Zar? Nabi tanya dah. Kata Abu Zar, aku suka lapak. Awak lapak kenapa? Dengan lapak ni hati jadi lembut. Sungguh tuan-tuan, kalau lapak ni hati jadi lembut, macam bulan puasa, tuan-tuan tengok. Lapak orang sedekah, ya Allah, tak tahu nak habis. Makan ni tak habis. Allah, tak habis pasal Ramadan, depa longgok di surau. Sopa pasal Ramadan kedua di surau. Hati jadi lembut. Sebab bulan Ramadan ni juga, tuan-tuan, pahala dilipat gandakan. Dah habis dah Ramadan tak? Pasal cerita buat Ramadan sangat dah. Setengah tepat tak SMS kat saya. Tolong jangan cerita Ramadan. Sebab 20 ustaz mai, 20 ustaz cerita Ramadan je. Tak apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di samping amalan-amalan yang tuan-tuan kita buat di bulan Ramadan ni, yang wajib, dan ada benda yang sunat kita buat, tapi pahala dia besar, kita tak sedar. Apa dia, tuan-tuan? Di antaranya, benda kita rasa simple, mudah sangat, tapi hakikatnya di sisi Allah pahala dia besar. Apa dia? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Rupanya, tuan-tuan, ganjaran dia besar pahala. Sebab itu ulama-ulama dulu dia susun setiap 2 rakaat sembahyang tarawih ada selawat. Habis sembahyang tarawih ni ada 2 rakaat. Sembahyang tarawih 2 rakaat ada selawat. Sebab apa? Suruh kita selawat di bulan Ramadan. Satu tempat saya bagi tuan-tuan, saya tak jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dia diam, tarawih. Ya, lebih kurang setengah saat dah, tuan-tuan, 60 saat, dapat 30 saat. Dia bangkit lah, Allahu Akbar. Rakaat dia tak selawat tu, tapi tak selawat. Dia kata buang masa. Astagfirullah. Satu tempat lagi, tuan-tuan, tidak sebut nama tak apa, dah hukum gitu. Pada pengajaran saya kena jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diam tak? Kali buat tu. Kalau betul aku tak betul. Lama ni suruh kita naik. Tuan-tuan tahu, 8 rakaat tengah jam habis. Saya pun, tuan-tuan, dah letih kerana balik sekolah mengajar. Taklah baca panjang-panjang sangat macam Tok Imam kita baca tadi. Tentulah saya baca pendek-pendek itu je, tuan-tuan. Kebetulan pula jemaah di belakang tu OKU ramai, kurang upaya berdiri, bukan tak ada kaki, tak boleh berdiri lama. Kalau nak berdiri lama ni sembahyang, tetapi sembahyang masjid Bertam Indah. Hari itu saya pergi, tuan-tuan, free. Imam Madinah main, pergi sedap baca, sedap semua. Tapi satu rakaat nak rukuk ni, tuan-tuan duduk belakang 4 kali muak tak rukuk ni. Kita duduk muak 4 kali tak rukuk ni. Tapi baca sedap, sedih baca sedap. Imam daripada Madinah.
Orang perempuan dia suka kan tu, dia sedap macam. Satu makcik tu tuan-tuan nak menangis dengar Tok Imam tu macam. Kakak sebelah dia sembahyang. Makcik ni mengaji pondok mana lah. Faham Quran dia baca. Imam ni, aku tak faham, tak menangis. Tu tarik hingus, tarik ni air mata, tapu air mata. Habis 2 rakaat. Kakak dia pun tanya, makcik mengaji pondok dah dulu faham tu imam tu baca sampai menangis makcik. Hanya aku faham tau, aku tak tahan untuk aku. La ilaha illallah. Ingat boleh tak? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat ni tuan-tuan, bagus dia apa? Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Selawat bila wajib ustaz, macam masa kita tahiyat akhir, dia jadi rukun wajib kita baca. Kalau tidak tak sah sembahyang kita. Sunat ustaz bila sunat? Sunat apabila nama Nabi disebut. Sunat kita lafazkan kembali sallallahu alaihi wasallam. Itu sunat. Sebab itu Nabi pernah tanya sahabat, kamu tahu tak siapa yang paling bakhil, kedekut? Orang yang kedekut siapa? Sahabat tanya, orang yang tak mau infak duit dia, tak mau bagi ke orang. Tak, Nabi tak. Orang yang bakhil ni nama aku disebut, dia tak jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Tu orang paling kedekut sekali Nabi tu. Kita faham orang kedekut ni siapa? Tak, bila tabung lalu tak bubuh. Tabiat kita pula, bila kita bubuh dah, mata kita perhati siapa yang tak bubuh. Buah duit kita, itu tabung tu berjalan. Tengok jiran kita, tak bubuh. Baru tukar kereta ni zona saya, tak bubuh. Padahal dia awal bubuh dah. Tuan-tuan, masjid Kubang Semang nanti satu tok siap tu, dia cerita setiap kali Jumaat dululah lah tak tahu dah, dia akan jumpa dalam tabung tu duit 150 yang dibalut dengan duit RM1. Maknanya duit 150 tu dia lipat, dia balut dengan duit RM1 diikat kita. Tuan-tuan bayangkan, dia bubuh dalam tabung Jumaat tu. Lalu masa tengah-tengah sembahyang khutbah tu, lalu hang tolak, aku pun tolak tabung kayu tu. Dia bubuh. Bila sebelah menyebelah tengok apa dia? Macam RM3 nah. Padahal 151 dah bubuh. 151. Tok siap tadi buka hari Jumaat dia, mesti ada duit tu. Siapa bagi? Tak tahu. Kenapa dia balut pula dengan duit RM1? Dia tak mau riak, dia tak mau orang pandang dia tak mau, dia nak ikhlas betul-betul. RM1 salut dengan duit RM150. Kita nak buh RM5 je lah, RM5 batuk 5 kali. Awak dia ni nak buh RM5 dalam tabung tu, suruh orang tengok. Muslimin muslimat yang dia macam-macam tuan-tuan dah. Tabung Jumaat yang kayu tu, yang pakai roda tu, dia tengok lalu tabung tu kat dia bangkit mayat sunat. Allah. Tuan-tuan, kalau ada di Masjid Padang Scribe, tuan-tuan nak buat lagu mana? Letak betul-betul tempat sujud dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehingga dia semayang sunat tak saja, dia semayang sunat tak ada, tuan-tuan tak? Jadi siapa yang sangat selawat kepada Nabi ni tuan-tuan, menunjukkan dia sayang kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam orang lah tuan-tuan, dia sayang sama orang, sama manusia. Dia banyak sebut nama orang tu, dia suka, sayang, suka. Macam seorang ibu, dia teringat anak dia banyak sebut nama anak tu. Masa petang-petang nak buka puasa, kalau ada Kak Long hampa kan, dia cukup suka lah ikan cencaru belah belakang ni. Kalau tu ada di UiTM Shah Alam, teringat anak tu. Sebab apa? Sayang. Macam tuan-tuan ni, tuan-tuan, ibu-ibu tahu tak? Suami tuan-tuan, ibu-ibu ni, kalau melatah sebut nama ibu, sebut nama isteri mesti-mesti. Oh, gaya sayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan siapa yang banyak selawat kepada Nabi, tuan-tuan, akhirat nanti mudah nak dapat syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syafaat ni apa dia? Pertolongan. Syafaat ni dalam kitab kata ada empat jenis syafaat. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar sekali. Bila Ustaz? Di padang mahsyar. Kita ni berhimpun ramai zaman umat Nabi-Nabi yang terdahulu, tuan-tuan. Nabi pernah cerita, tuan-tuan. Satu ketika Nabi cerita, Jibril bawa aku ditunjukkan, aku ditayang tentang gambaran manusia di padang mahsyar. Ramai Nabi kata. Tapi dalam ramai-ramai itu Nabi kata, aku tengok ada Nabi tu 5 orang mengikut dia. Ada Nabi ni 10 orang mengikut dia. Ketika itu kata Nabi, aku mencari-cari umat aku. Mana ni? Umat aku mana? Aku tengok ramai, sawadun azim, hitam pekat. Nabi sampai itulah umat aku yang main-main ni, yang ramai ni. Jibril kata, Muhammad ni bukan umat kamu ni. Ni umat Nabi Musa. Lalu Muhammad mana? Lalu Jibril mana umat aku? Ramai mana? Wahai Muhammad, kamu tengok di sana. Tu di sana Muhammad. Aku pati lagi ramai. Muhammad, kamu tengok. Kata Jibril, tengok. Contoh yang tengok situ tak ada apa. Dia bagi contoh je. Tu ada kipas je. Kalau tengok mata tak ada apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai. Dalam ramai-ramai itu, tuan-tuan, kata Nabi, ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang hebat. Nabi bila cerita macam tu kat sahabat dia, sahabat dia kata apa? Habis Nabi cerita, sahabat-sahabat ni berkumpul di luar masjid. Agak-agak ada lah dalam 70,000 tadi sahabat yang dengan semayang dengan Nabi ni. Belakang Nabi tanya, masing-masing duk tanya, aku rasa aku tak ada. Kawan, aku dulu sembah bahala, rendah diri, cerita tak? Aku lagi tokeh berhala tu. Aku pemborong berhala paling besar aku kita. Semua nak berhala jenis apa? Semua ada kat aku. Kita rasa kita tak ada apa belum. Sahabat Nabi bila sebut syurga tak rasa milik dia, punya rendah diri. Kita zaman lah tentang budak-budak nyanyi lagu tulis syurga. Bukan budak-budak Ustaz, zaman kami 70-an dulu ada. Ku nantimu di pintu syurga. Awak dia tunggu di pintu Ustaz. Sungguh orang dia tunggu di pintu. Dia tak Islam. Kena tunggu di pintu. Heliket apa takkan tak tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan. Nabi kata syafaat yang pertama, syafaat yang paling besar di akhirat nanti. Umat Nabi Musa cari, wahai Musa, kami hangat dah ni, tak tahan dah di padang mahsyar ni, tolonglah kami. Nabi Musa kata, aku tak boleh tolong hamba. Amalan bawa di dunia masing-masing hatulah bawa. Umat Nabi Nuh, walaupun tak ramai, cari Nabi Nuh. Nabi Nuh, kami umat kamu, tolonglah kami ni, panas di padang mahsyar ni, cepat urusan kami. Nabi Nuh kata, aku tak boleh tolong. Masing-masing amalan bawa yang tu lah. Lalu siapa yang boleh tolong? Hanya Allah pilih Nabi Muhammad saja yang mampu bagi syafaat kepada umat dia. Antara syafaat yang besar, mempercepatkan urusan di padang mahsyar. Tu syafaat yang paling besar tadi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua, orang yang kalangan umat Nabi Muhammad ni nak masuk neraka dah. Nabi buh dalam syurga. Yang ketiga, bila orang yang duduk dalam neraka dah, Nabi cari, mana umat aku nama ni, mana umat aku nama ni. Walaupun aku tak sempat bertemu dengan dia banyak selawat kepada aku. Sebenarnya mana Nabi dah? Malaikat duduk dalam neraka dah. Nabi ambil, Nabi buh dalam syurga. Syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, tuan-tuan, syafaat benar, penghuni syurga. Tapi Nabi heret, Nabi ambil, Nabi bawa duduk di syurga yang paling lagi tinggi daripada yang dia duduk lah tu, bersama dengan Nabi-Nabi, wali-wali Allah, para sahabat. Tu syafaat Nabi. Tak semua orang dapat.
Tapi Nabi kata, siapa banyak selawat kepada aku akan bagi syafaat dia di hari akhirat nanti. Seorang sahabat Nabi nama Ka'ab bin Ujrah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, selawat ni yang paling afdal macam mana? Dalam banyak-banyak selawat, yang paling afdal kita tahu selawat tafrijiyah, selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub biwadawaiha wa afitil abdan wa shifaiha, sampai habis. Selawat yang paling bagus sekali macam mana? Nabi kata selawat yang paling bagus sekali, wahai Ka'ab, iaitulah selawat yang kamu baca dalam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu selawat paling afdal. Dalam kitab Mastika Hadis ada sebut, jilid 1 muka surat 259, cerita tentang kelebihan selawat yang paling afdal. Tu dia kata satu kisah tentang peristiwa selawat ni. Paling bagus apa ni? Kelebihan selawat. Ada satu kisah panjang, saya pendekkan, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Satu kisah ni tentang menarik kisah ni. Seorang wali Allah nama Sufyan As-Sawri. Dia ni tuan-tuan wali Allah, anak murid ribu-ribu. Dia satu ketika dia pergi ke Mekah buat haji. Sampai di Kaabah, dia pun tuan-tuan tawaf 7 pusingan. Dia ada di Kaabah ni 7 pusingan. Dalam duk tawaf ni tuan-tuan, habis tawaf sembahyang sunat, dia perhati ada seorang pemuda ni, dia tak baca doa-doa yang ada pada bila kita pusing Kaabah ni. Pusingan pertama doa dia lain, pusingan kedua doa dia lain, sampai 7 pusingan ada doa-doa dia. Tak apa, boleh tengkok sini, selok, buka. Tak apa juga, mutawif kata baca apa pun. Tapi ada doa-doa dia, sunat kita baca. Di belakang makam Nabi Ibrahim, di Multazam ada doa dia. Tapi kata Sufyan As-Sawri, aku tengok pemuda ni dia tak baca doa, dia selawat je, selawat. Tak baca doa. Kata Sufyan As-Sawri, pasal apa dia ni tak baca doa? Sedangkan doa takkan dia tak tahu, ataupun dia tak hati ke? Kata Sufyan As-Sawri, aku nak tanya juga dia. Habis-habis pusingan tu dia pegang pemuda tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata pemuda tadi, tuan ni siapa? Saya lah Sufyan As-Sawri. Ya Allah, saya dengar nama tuan ni lama dah. Saya teringin nak jumpa tuan, tapi saya tak terjumpa. Tapi tuan tegur saya ni mesti ada sesuatu. Kata Sufyan As-Sawri, betul. Aku perhati hang ni duk tusin Kaabah, duk semayang di sini, semua tempat selawat. Hang tak erti ke baca doa tu? Tak apa ke? Kata anak muda tadi, saya apa? Saya tahu doa-doa tu semua saya tahu. Habis tak baca, kenapa duk selawat? Tuan nak tahu ke? Nak tahu? Tuan duduk, saya duduk. Dia pun duduklah depan Kaabah. Dia kata, dia cerita kat Sufyan As-Sawri, saya ni tuan berasal dari tempat nama Khurasan. Saya tahun sudah mai dah bawa ayah saya yang telah berumur. Saya pimpin tangan ayah saya pimpin pusing Kaabah ni, tawaf. Sampai pusingan ketujuh tuan, ayah saya tiba-tiba dia jadi sakit, menggeletak tubuh badan dia. Saya pegang, tiba-tiba tuan lembik meninggal tuan depan Kaabah. Di sini tuan, depan ni lah meninggal tuan. Saya pun pegang ayah saya, diletak tuan di atas paha saya. Tengok ayah saya meninggal. Sedih saya meneliak-liak mata. Tiba-tiba tuan, saya tengok muka ayah saya tu sikit-sikit berubah jadi hitam. Sikit-sikit jadi hitam. Saya kata, ya Allah, pasal apa pula ni ayah saya ni? Tiba-tiba muka jadi hitam, bukan macam muka dia dah. Saya ambil kain hat tutup di bawah ni tuan, saya tutup muka ayah. Saya tutup, saya pun tersandar di Kaabah ni, duduk sedih. Ya Allah, pasal apa ni? Ayah saya ni berubah muka dia, ya Allah.
Tiba-tiba saya duk fikir, sedih fikir, terlena kepala tak dekat bawah, terlena. Dalam lena tu saya mimpi didapati oleh seorang pemuda yang muka berseri, pakaian putih, muka elok, jernih, bagi salam kat saya dalam mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun tanya, tuan ni siapa? Muka berseri, mana elok? Kata dalam mimpi dari saya lah, Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ni ketika mana malaikat maut ambil nyawa ayah kamu, malaikat maut beritahu kepadaku, ayah kamu ni telah meninggal dunia. Aku pun datang tengok muka dia berubah. Aku merayu kepada Allah, kata Nabi Muhammad dalam mimpi itu. Aku merayu, ya Allah, izinkan aku bagi syafaat kepada diri, ya Allah. Izinkan aku, ya Allah. Izinkan aku, ya Allah. Allah izinkan. Sekarang buka kain tu, tuan-tuan. Nabi ambil tangan, sapu 3 kali. Nabi sapu, berubah muka ayah tadi. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, kenapa ayah saya ni berubah muka dia? Kata Nabi, ayah kamu sewaktu hidup di dunia suka makan riba. Bagi hutang ke orang 100 minta 120. Bagi orang 100, 300 minta 300 bagi. Allah janji siapa makan riba, nah, aku tukar wajah. Allah tukar wajah. Sekarang aku datang memberi syafaat. Lalu ya Rasulullah, kenapa ayah saya ni dipilih untuk dapat syafaat, sedangkan ayah ni berdosa, dosa besar pula? Kata Nabi dalam mimpi itu, walaupun ayah kamu ni buat dosa besar, dia dengan Allah, tapi ayah kamu ni ada satu amalan. Sebelum dia tidur, dia akan selawat kepadaku 100 kali. Sebelum dia tidur, dia tak lupa selawat kepadaku 100 kali sebelum tidur. Lalu aku datang untuk bagi syafaat yang mula ni. Aku bangun daripada tidur, kata anak muda tadi, terlena kat Kaabah tadi, buka kain yang tutup muka tadi, sungguh berubah sungguh muka. Dia bagi tahu kat Sufyan As-Sauri yang tanya dia tadi, tuan, sejak daripada itulah tuan, di bibir saya tak lekang untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana saya menginginkan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Itu dia, tuan-tuan, 100 kali sebelum tidur. Tuan-tuan, 100 kali sebelum tidur. Allah, tuan-tuan, sebab itu ulama kata kita ni nak masuk syurga dengan amalan, tuan-tuan, jauh. Amalan tak banyak mana. 2 harapan kita, rahmat Allah, syafaat Nabi. Syafaat Nabi macam mana nak dapat? Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, dia ada satu tasbih dia. Tasbih dia kita 100 biji bulan-bulan. Abu Hurairah biji dia kecil-kecil 1000 biji tu, pusing 1000. Dia takkan tidur malam selagi mana dia tak berzikir 12 kali pusingan. Berapa? 12,000. Abu Hurairah dia 12,000. Subhanallah, 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 12,000 baru dia tahu. Lah ni tasbih macam-macam orang balik Mekah bagi kita. Lah tasbih pula ada pula nombor pula. Bulat satu warna silver krum tu kan. Tekan subhanallah, 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 subhanallah. Tengok berapa? 15. Subhanallah, subhanallah. Tak ada 15, pegang tombol itu. Nak lena ni. Yang sama dengan Abu Hurairah ni. Duduk atas katil. Subhanallah. Nak lena dah. Subhanallah, tekan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru 8. Sup yang keluar. Sup gebok. Lagi ayam tak. Sup yang keluar. Lena tu
baru 8. Bangkit pagi 472. Terkejut. Siapa boleh challenge Taman Fry Setia ni? 472 zikir semalam. Anak bongsu baik. Abah, adik tekan mana? Abah 8-nya, adik tekan tu 472. Hang baru abah nak berangan. Ramai ke? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Selawat kepada Nabi. Bila lagi nak berselawat Ustaz? Bila lagi? Sebelum tidur, walau di mana saja. Terlupa satu benda, terlupa. Disuruh kita selawat. Terlupa. Ni duk tepuk dari taman no, tak deh. Taman no. Tanya kat anak tanya, "Mak, siapa mak? Mak lupa ni. Lupa apa? Sud bunjut adabi." Mak tak pernah tahu. Sud bunjut adabi. Mak beli dah tadi. Mak tak ingat ke semalam tazkirah semalam Ustaz suruh buat apa? Tak tahu. Awak mak tak ingat ke? Mak lena mai. Orang tu kan taman ni lah, bukan taman ni. Ustaz tu kata suruh selawat. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allah cukup 3 kali. Mak ingat dah. Atas mesti masuk. Mak tak. Mesti masuk pula semi auto, bukan auto. Tengok ada sungguh atas mesti masuk. Sikit lagi nak jatuh kat kain haknya gulung tu. Kalau tidak sebesen lagi bausuk wujud. Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bila lagi Ustaz? Memulakan doa, mengakhiri doa. Selawat. Siapa-siapa yang selawat ketika berdoa, mula doa dan tutup doa, doa dia tak ada hijab, makbul di sisi Allah. Lambat cepat urusan Allah. Lambat cepat urusan Allah. Sebab itu Dr. Hamka, Allah yarham Dr. Hamka, dalam tafsir dia kata, kadang-kadang manusia itu tidak sedar di Indonesia. Doanya sudah diterima, tetapi diganti dengan benda yang lain, perkara yang lain. Dia dah nampak dah doa apa yang diminta, tapi tak dapat macam dia minta ni, Allah ganti benda yang lain. Doa, ya Allah, berilah kehidupan yang mewah, ya Allah. Duduk di Taman Serai Setia ni lama lah, ya Allah. Minta mewah, boleh duduk banglo kau seorang sebiji ke apa. Minta doa lagu tu. Minta mewah lah kehidupan. Tapi Allah tak bagi kemewahan pada dia. Allah bagi apa? Kesihatan. Duit besar-besar je tuan-tuan. Besar-besar cukup-cukup. Adalah tabungan sikit, dalam bank sikit, taruh ke buat anak-anak. Tapi Allah bagi sihat tak sakit. Lagu mana tuan-tuan? Sihat tak sakit lebih baik tuan-tuan daripada duit banyak. Duit banyak tuan-tuan, duit banyak tapi sakit. Klinik Dr. Azhar ada file dia. Klinik Toto Sobri Sungai Dua ada. Klinik apa di Kulim, Hindu mana kata India mana ada file dia. Klinik ni semua. Had ni gout